Jadi kita mengaji ni tuan-tuan puan sekalian, kena ingatlah satu benda. Kita mengaji ni untuk bertegas dengan diri kita, bukan untuk kita bermudah-mudah nak hukum orang lain. Kerana andaian menghukum itu ada andaian lain. Kadang-kadang dia bawa masuk Islam, kadang-kadang dia tengah mabuk, akutlah tengah kena biak contohlah. Dia tengah minum biak, tengah mabuk. Bila kita ajak semayang, jom semayang, dia kata semayang semua ni tak syok, dia kata. Solat-solat ni buang masa, rugi. Kawan tengah mabuk, lalu tuan-tuan berijtihad, kamu murtad daripada agama. Jadi tak boleh. Jadi sebab itu nak menghukum ini bukan tugas kita. Nak menghukum ini terutama sekali dalam hukuman yang sangat berat. Bila kita menjatuhkan orang itu kafir atau murtad, bermakna banyak hukum-hukum lain yang rentetan itu. Tak boleh disemayangkan jenazah dia kalau dia mati, tak boleh dikebumikan di kuburan orang Islam. Kalau dia kahwin nak kena pisahkan dia dengan isterinya dan sebagainya. Itu bukan tugas kita itu. Itu adalah tugas mufti. Jadi tuan-tuan kena buat laporan saja. Jangan nak mudah-mudah menghukum. Jadi sebab itu kita mengaji ni, sebagaimana disebut tadi oleh pengurusi tadi, Cikgu Johan tadi, kita nak elakkan daripada kita buat. Kita nak elak. Ini suatu pasal berkenaan dengan kewajipan ke atas tiap-tiap Muslim ia memeliharakan Islam. Jadi wajib ke atas tiap Muslim untuk memelihara Islam dan baikkan peliharaannya daripada barang. Maksudnya dia memperelokkan pemeliharaannya itu merujuk pada Islam. Daripada nak peliharakan daripada apa? Daripada barang yang binasakan dia, yakni perkara yang membinasakan dia, yakni Islam, dan daripada yang batalkan dia, yang batalkan dia, ini Islam. Jadi dalam sebagai contohnya adalah ibadat salat. Wajib kita melaksanakan rukun salat, ditambah, dan sebelum mengerjakan salat kita mengerjakan dulu syarat-syarat sah salat. Kemudian kita masuk dalam salat dengan melaksanakan rukun-rukun salat, dan sepanjang kita melaksanakan salat itu wajib juga kita jaga daripada perkara yang batalkan salat. Maka Islam pun sama juga. Kewajipan yang pertama adalah masuk Islam. Bagi orang yang belum Islam, kewajipan dia adalah masuk Islam. Dan alhamdulillah kita sudah pun berada dalam Islam. Kemudian yang kedua ni ialah kita berazam untuk kekal dalam Islam sehingga mati. Dan yang ketiga, kita memelihara keislaman kita itu dengan sebaik-baik pemeliharaan, pelihara daripada perkara yang boleh merosakkan Islam dan juga boleh membatalkan keislaman kita itu. Dan inilah yang menjadi pengajian kita pada pagi ini, yang dengan kita membaca kitab Sulamul Mubtadi, tulisan Al-Imam Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Dan yang memutuskan dia, yang memutuskan seorang itu daripada Islam, yaitu murtad, yang menjadikan dia, yaitu perkara yang menjadikan dia murtad daripada agama. Perkara faktor yang bawa murtad itu disebut riddah. Adapun murtad isim fa'il, yaitu orang yang murtad. Orang yang murtad apabila dia melakukan perkara riddah, maka dia dipanggil orang yang murtad daripada agama, iaitu yang telah terkeluar daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam pengertian lain, dia menjadi kafir. Wal a'yazubillah. Kami berlindung dengan Allah daripadanya.
Kami dengan makna kita. Kita berlindung dengan Allah daripadanya. Dan sesungguhnya telah banyak demikian itu pada zaman ini. Zaman dia lagi dia sebut. Kata banyak berlaku. Banyak berlaku. Bila Syekh Daud Fatani ini hidup? Bila dia hidup? Syekh Daud Fatani lahir tahun 1720 Masihi. Berapa tahun? Ini 2022. Dia lahir tahun 1722 Masihi, wafat 1879. Yang 1879 dalam usia 159 tahun. Yang wafat di Taif. Jadi tahun zaman dia lagi, dia kata sungguh telah banyak yang demikian itu pada zaman ini. Zaman dia. Zaman kita ni wallahualam banyak ke sikit ya. Nanti kita akan tengok nanti. Sebab memudahkan mereka itu pada perkataannya, hingga perkataan ini ucapan meremeh-temehkan, tidak ambil berat ucapan yang keluar daripada mulut, hingga bahawasanya keluar setengah daripada mereka itu perkataan, sehingga sebahagian daripada mereka mengeluarkan ucapan perkataan yang mengeluarkan daripada Islam, yang bercakap ucapan dengan ucapan-ucapan yang boleh mengeluarkan daripada Islam. Dan tiada mereka itu menyangka demikian itu dosa, dalam keadaan tak menyangka bahawasanya ucapan begitu adalah dosa. Istimewa pula keadaannya kufur dan murtad. Dan yang apatah lagi, ucapan sebegitu bukan saja dosa, dan lebih malah boleh membawa kepada kufur dan juga murtad. Sebab apa? Sebab kenapa mereka bercakap begitu? Dalam keadaan tidak menyangka percakapan itu dosa, bahkan boleh membawa kepada kufur dan murtad, sebab jahil mereka itu. Kerana jahil akan hukum perkataan itu di segi syarak. Kenapa jahil? Karena tiada belajar dan menuntut makna mencari ilmu yang wajib atas mereka itu mengetahui mana ilmu-ilmu yang wajib diketahui daripada fardu ain. Makna disebut dengan ilmu fardu ain, iaitu ilmu yang mesti dicari, mesti diketahui oleh setiap individu muslim. Dan yang jadi murtad itu terbahagi atas 3 perkara. Perkara yang membawa seorang itu jadi murtad atau yang disebut dengan riddah tadi ini terbahagi kepada, dikategorikan kepada tiga bahagian. Dikategorikan kepada tiga bahagian. Ada kalanya i'tiqad, iaitu berupa keyakinan dalam hati, kepercayaan yang boleh membawa kepada murtad. Dan ada kalanya perbuatan. Dia menyembah berhala contohnya. Dia sujud kepada berhala contoh. Itu perbuatan yang bawa kepada murtad. Dan ada kalanya perkataan, ucapan yang bawa dia kepada murtad. Dan tiap-tiap satu itu beberapa cabangnya yang amat baik. Maka bahagian yang pertama, kategori yang pertama apa dia? Iaitu i'tiqad. Apa makna i'tiqad? Aqidah. I'tiqad iaitu keyakinan, kepercayaan yang tersimpul, terikat dalam hati. Itu makna i'tiqad. I'tiqad. Maka bahagi yang pertama iaitu i'tiqad, iaitu seperti ia syak pada Allah. Dia masih ragu pada Allah dan pada Rasulnya, atau pada Al-Quran, atau pada hari yang akhir, hari akhirat. Dia kata saya
rasa-rasa macam boleh percaya, tapi rasa-rasa pula macam tak boleh percaya pula akhirat ni. Mana masih ragu, itu murtad, kufur daripada agama. Kecuali kalau ada qarinah yang menunjukkan bahawasanya dia jahil. Contoh macam dia baru masuk Islam kemarin, tak ada nak mengaji sungguh-sungguh lagi, lalu dia mengeluarkan ucapan sebegitu, ataupun mana ucapan yang mendedahkan akidah. Jadi tak boleh lagi kita nak hukum dia sebagai murtad kerana dia baru masuk Islam. Ini dah masuk Islam dah lama dah, ataupun hidup dalam Islam, tiba-tiba masih mengeluarkan ucapan yang menunjukkan keyakinan dia ragu kepada Allah, Quran, Rasul, hari akhirat, atau akan syurga atau akan neraka. Dia ragu syurga, neraka, atau bangkit hari kiamat. Yang ni manusia semua akan dibangkitkan daripada kubur hari kiamat, atau pada pahala dan siksa. Yang dia sebut, dia kata bagi saya tak ada pahala-pahala, siksa-siksa semua tak ada. Bila mati, mati terus. Itu contoh, itu murtad. Atau umpama demikian itu, mana keyakinan yang seperti tadilah, yang sedia al-ma'lum minadim bil-darurah, yang sedia dimaklumi sebagai agama daripada barang, yang daripada perkara yang sudah muafakat ulama atasnya, tidak ada khilaf lagi, kufurlah ia. Jadi kalau dia syak dalam perkara tadi, kufurlah ia, yang jadi murtadlah ia. Atau tiada i'tiqad, sepatutnya dia percaya, yang tadi dia tak boleh ragu. Ini perkara yang sepatutnya dia percaya, atau tapi dia tak percaya. Atau syak, ataupun dia masih syak akan satu sifat daripada sifat Allah yang wajib baginya dengan ijma' ulama, seperti ilmu. Kita tahu Allah Ta'ala itu bersifat dengan ilmu, sifat haya, sifat qudrah, sifat sama, basar dan wahdaniyah. Tiba-tiba dia tak i'tiqad, dia kata bagi saya Tuhan ni banyak, ta'adud, wa'iyazbillah, bagi saya Tuhan ni taklah berkuasa terang mana pun. Mana dia tidak i'tiqad sifat Allah yang wajib, yang ijma' para ulama. Atau dibangsakan baginya, yakni disandarkan kepada Allah, dibangsakan baginya, bagi Allah sifat yang wajib kita sucikan dia. Dia tu tuan-tuan, di itu huruf besar, dia tu Allah. Yang wajib, mana dimangsa, ataupun dia sandarkan kepada Allah sifat yang wajib kita sucikan Allah daripadanya dengan ijma', dan sepakat ulama, seperti berjisim. Allah itu berjisim. Kenapa Allah Ta'ala tidak boleh berjisim? Sebab laisa kamitslihi syai', Allah tidak sama dengan sesuatu. Jadi yang berjisim itu adalah makhluk. Yang berjisim itu adalah makhluk. Jadi kalau kita kata Allah juga berjisim, bermakna kita menyamakan Allah dengan makhluk. Atau masuk pada suatu, mana Allah berada dalam suatu. Masuknya Allah dalam suatu, mana Allah berada dalam sesuatu. Ijma' para ulama menyatakan bahawa tak boleh ucapan itu, ucapan dia batil. Atau bersuatu dengan suatu, yakni Allah bersandar atau menempel pada sesuatu. Yang Allah bersandar atau menempel pada sesuatu. Jadi sebab itu bila kita salat menghadap kiblat, apakah Allah Ta'ala berada di kiblat itu? Jadi kita menghadap kiblat kerana itu disuruh oleh Allah untuk penyatuan arah, bukan kerana Allah berada di situ. Masjid rumah Allah. Jadi adakah Allah berada dalam rumah dia itu? Bukan makna itu. Rumah Allah tasyrif, sandaran rumah Allah itu rumah yang dimuliakan Allah, dan rumah yang diwakafkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Allah Ta'ala duduk berada di kiblat itu, kita duduk atas kapal terbang, takkan tuan-tuan nak menghadap ke bawah pula. Dan begitu juga fa'inna ma tuwallu fasamma wajhullah, bagi orang yang kehilangan arah kiblat, maka Allah Ta'ala menyatakan bahawa semayanglah menghadap di mana saja, kerana di situ kau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kiblat bagi orang yang kehilangan arah kiblat, menunjukkan bahawa bukanlah Allah Ta'ala itu berada di atas Kaabah. Kaabah itu hanyalah sebagai arah.
Kemudian begitu juga sekalian i'tiqad kufur atau menghalalkan yang haram dengan ijma'. Ini juga bawa kepada kufur. Dia menghalalkan yang haram dengan ijma' seperti zina. Contoh dia kata, bagi saya zina itu harus. Padahal dalam Quran dan jelas, memang jelas sedia dimaklumi oleh semua orang Islam bahwasanya zina, arak, riba dan sebagainya itu adalah haram. Tiba-tiba dia menghalalkan. Itu juga bawa kepada murtad daripada agama. Dan membunuh nafs. Tuan-tuan buang you tu. Kerana ini translate daripada Jawi. Dan dia membunuh nafs. Nafs dengan makna nyawa ataupun jiwa. Dia menghalalkan membunuh. Dia menghalalkan perbuatan membunuh jiwa yang diharamkan dia oleh syarak. Dan mencuri. Dia menghalalkan perbuatan mencuri. Dan merampas atau mengharamkan yang halal. Yang mengharamkan yang halal. Demikian juga, makna demikian juga dua seperti menghalalkan yang haram, iaitu membawa kepada murtad. Seperti apa? Seperti dia mengharamkan berjual beli. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Quran, wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Tapi dia mengiktikadkan sebaliknya. Bagi saya riba halal, jual beli pula haram. Dia sebut itu semua i'tiqad, keyakinan yang membawa kepada murtad daripada agama. Atau ia nafikan yang sudah ijma' ulama seperti yang sudah ijma' ulama atasnya seperti sembahyang fardu yang 5 waktu. Jadi Quran kata wajib, hadis kata wajib, para ulama berijma' kata orang Islam wajib sembahyang 5 waktu. Kemudian dia pula kata, pada pandangan saya sembahyang 5 waktu tak wajib. Itu juga bawa kepada murtad daripada agama. Jadi kita mengaji ni tuan-tuan sekalian, kena ingatlah satu benda. Kita mengaji ni untuk bertegas dengan diri kita. Bukan untuk kita bermudah-mudah nak hukum orang lain. Kerana andaian menghukum itu ada andaian lain. Kadang-kadang dia bawa masuk Islam. Kadang-kadang dia tengah mabuk. Akutlah kena biak contohlah. Dia tengah minum biak, tengah mabuk. Bila kita ajak semayang, jom semayang. Dia kata semayang semua ni tak syok, dia kata. Solat ni buang masa, rugi. Kawan tengah mabuk, lalu tuan-tuan buat ijtihad, kamu murtad daripada agama. Ini tak boleh. Jadi sebab itu nak menghukum ini bukan tugas kita. Nak menghukum ini terutama sekali dalam hukuman yang sangat berat. Bila kita menjatuhkan orang itu kafir atau murtad, bermakna banyak hukum-hukum lain yang rentetan itu. Tak boleh disemayangkan jenazah dia kalau dia mati, tak boleh dikebumikan di kuburan orang Islam. Kalau dia kahwin nak kena pisahkan dia dengan isterinya dan sebagainya. Itu bukan tugas kita itu. Itu adalah tugas mufti. Jadi tuan-tuan kena buat laporan saja. Jangan nak mudah-mudah menghukum. Jadi sebab itu kita mengaji ni, sebagaimana dia sebut tadi oleh pengurusi tadi, Cikgu Johan tadi, kita nak elakkan daripada kita buat. Kita nak elakkan jangan ada satu pun i'tiqad yang membawa kepada murtad ini yang kita lakukan kerana kita bimbang dan nanti di hadapan Allah Ta'ala nanti semua semayang kita, puasa kita semua batal semua. Tidak ada pahala di sisi Allah kerana di sisi Allah Ta'ala kita ni bukan lagi Islam. Bukan lagi Muslim. Wal'ayazubillah. Atau satu sujud daripadanya. Dia nafikan. Dia kata semayang tak sujud pun tak apa. Daripada i'tiqad saya, semayang ni tak perlu sujud pun tidak apa. Dan seperti zakat. Dia menafikan zakat. Dan puasa bulan Ramadan dan haji. Atau air semayang. Dia kata semayang tak ambil wuduk pun tak apa. Walaupun kita batal, tak ambil wuduk pun tak apa. Dan jadi kufur orang itu. Jadi kesimpulannya, apa saja yang telah sabit dengan Quran, hadis jelas. Kalau kita seorang itu dia menafikan dalam keadaan dia tahu bahwasanya itu adalah syariat, maka boleh bawa kepada murtad ataupun kufur daripada agama.
atau diwajibkan barang tiada wajib dengan ijma' ulama. Mana dia menyatakan wajib atas nama syariat, padahal suatu itu tidak pernah diwajibkan oleh mana-mana ulama. Demikian juga perkara itu juga boleh bawa kepada murtad, atau dinafikan yang disunatkan dengan ijma' ulama atasnya. Demikian juga, iaitu jadi kafir. Contohnya dinafikan solat hari raya, dinafikan walaupun sunat. Kalau dia tak pergi sembahyang raya, tak apa, itu benda sunat, perkara sunat. Kalau buat dapat pahala, kalau tak buat tidak berdosa. Tapi kalau dia nafikan, dia kata ada sembahyang raya, baik tengok televisyen, tak ada faedah apa-apa, dia kata sembahyang raya itu. Itu ucapan-ucapan yang boleh bawa kepada murtad daripada agama, kerana dia menafikan sesuatu yang jelas ijma' para ulama sabit dengan nas bahwasanya perbuatan itu adalah ibadat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau ia mencita, yakni berhasrat atas kufur pada masa yang lagi akan datang. Contoh dia kata, esok saya rasa-rasa macam nak pergi istihar keluar daripada Islam, tak payah tunggu esok. Pada ketika itu pun dia dah murtad daripada agama. Jadi sebab itu yang perlu ada cita-cita dalam diri kita ni ialah cita-cita untuk kekal dalam Islam sampai mati. Dan dengan cita-cita itulah Allah Ta'ala bagi syurga yang kekal abadi untuk kita, walaupun kita hidup 60 tahun saja. Dan orang kafir, dia kufur 60 tahun macam kita juga. Tapi kenapa dia dapat neraka yang kekal abadi? Sebab kalau Allah Ta'ala bagi dekat dia 1000 tahun lagi pun, dia tidak pernah bercita-cita untuk keluar daripada kufur. Seolah-olah dengan niat itu, dia ingin terus berada dalam kekufuran sepanjang hayat dia, kalau diberi umur 1,000,000 tahun. Tapi kita, walaupun 60 tahun kita hidup, kalau orang tanya kita, kalau kamu dikurniakan umur 1,000,000 tahun lagi, adakah kamu masih Islam? Maka jawapan kita, ya. Bukan dekat 1,000,000, 5,000,000 tahun lagi pun saya tetap seorang Muslim. Itulah dipanggil dengan niat, itulah Allah Ta'ala beri kepada kita syurga abadi selama-lamanya di akhirat nanti. Atau kufur pada masa lagi akan datang, atau ia hendak memperbuat sesuatu daripada barang yang tersebut itu, yakni barang yang perkara yang boleh buat pada kufur. Dia bercita-cita esok saya nak pergi masuk gereja, saya nak sembah, ataupun nak masuk mana-mana tokong, saya nak sembah berhala. Tak boleh tunggu esok, hari itu pun dia dah jadi. Hari ketika dia ucapkan ucapan itu pun dia sudah kufur daripada agama. Atau ia taradud, yakni berbolak-balik pada dirinya kufur atau tiada. Dia taradud, dia kata nak keluar Islam ke tak, nak keluar Islam ke tak. Memang terkeluar dah dia daripada Islam. Yakni syak ia pada imannya, dia masih ragu pada imannya, tetapi tiada jadi kufur sebab was-was. Kalau was-was, tiada jadi kufur. Taradud, syak, kufur. Sebab apa? Sebab was-was ini daripada syaitan. Dia bukan main daripada kita. Kalau taradud tadi, dia main daripada kita. Mana keyakinan dalam hati kita itu sudah tidak penuh, tidak jazam lagi. Sebaliknya kita dah tahu agak betul kan Muhammad ini Rasul, tantah tak betul apa, tantah dia pun bohong. Itu kufur. Tapi kalau was-was datang daripada syaitan, contohnya dalam satu hadis Nabi SAW menyatakan, iblis atau syaitan dia akan datang berbisik kepada kamu. Dia tanya soalan kepada kamu, man khalaqa, siapa yang menjadikan kamu? Lalu kamu kata, siapa lagi kalau bukan Allah? Dia tanya lagi, siapa yang menjadikan alam ini? Kita kata, semestinya Allah. Lalu dia tanya, habis siapa pula menjadikan Allah? Dia tanya kita. Maka kita pun terfikir, betul juga. Kalau dah alam ni dijadikan Allah, Allah Ta'ala pula mesti ada yang jadi. Padahal tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu dia bersifat dengan al-awwal, sedia ada, mana dia sedia wujud,
Tidak ada yang menjadikan dia. Maka pada saat itu Nabi SAW mengajar kita. Bila timbul was-was begitu, kata Nabi, yang pertama sekali falyasta'iz billah. Kalau berlaku pada salah seorang daripada kamu bisikan syaitan sebegitu, maka hendaklah dia minta lindung dengan Allah. Itu yang pertama. Wal yantahi, yang kedua, hendaklah dia berhenti, jangan layan. Jangan biarkan bisikan itu berlanjutan. Wal yantahi, hendaklah dia berhenti. Dan yang ketiga, kata Nabi dalam satu riwayat, wa qul amantu billah, ucapkan pada diri dia sendiri, aku beriman dengan Allah, ataupun ucapkan la ilaha illallah. Itu tiga benda. Jadi was-was jangan layan. Apa saja dalam bab fiqh ke, dalam bab apa saja, jangan layan. Kerana was-was ini adalah satu cara syaitan untuk menyesatkan kita kalau bab akidah, ataupun menjatuhkan kita dalam makruh sekurang-kurangnya. Kita dah ambil wudu, dah basuh muka dah, basuh tangan sampai siku, kepala pun dah sapu dah dengan air, kemudian kaki pun dah basuh. Tiba-tiba dia masih was-was lagi. Entah ada tak kena air apa ni. Dia pun tengok, oh betul lah tak kena air. Air kita ni bukan tangan kita, bukan kain. Kain boleh dia dah basah lama-lama. Tambah sekarang ni musim timur, kering, dia cepat kering. Jadi sebab itu, kalaulah kita mengaji dalam fiqh, itu tujuan mengaji fiqh. Tujuan mengaji fiqh ini yang pertama, untuk kita beramal itu dengan amalan yang betul. Itu satu. Yang kedua, untuk kita membuang was-was. Jadi sebab itu bila ulama kita mengaji dalam fiqh, rukun wuduk 6 perkara. Cara menyampaikan air ke muka, mana seluruh kawasan muka. Jadi kalau dah kita dah tangan kita tu dah berlega ke seluruh kawasan muka. Tadi waktu kita basuh tangan siku pun tangan kita dah berlega ke seluruh anggota wuduk, maka sempurnalah. Kalau takdir kata tanpa kita sengaja sekalipun, mungkinlah, insya-Allah Allah Taala tak akan ambil kira lagi pada saat itu. Karena fattaqullaha mastata'tum. Dalam hadis, dalam Quran, Allah Ta'ala menyatakan, bertakwalah kamu kepada Allah dengan apa yang kamu mampu. Jadi sebab itu tentu tak boleh ada was-was lagi. Tidak boleh ada was-was lagi, termasuk dalam masalah akidah ini. Dan demikian lagi jadi kufur orang yang ingkar Sayyidina Abu Bakar itu sahabat Nabi, atau ia nafikan seorang daripada Rasul yang muafakat ulama atau Rasulnya, atau ia ingkar satu huruf yang sudah muafakat ulama atas ia daripada Al-Quran. Contohnya macam alif lam mim, sad, qaf. Kalau dia nafikan, maka boleh bawa kepada riddah atau murtad daripada agama. Atau ia lebihkan daripadanya yang sudah muafakat ulama pada bukan daripada Al-Quran, padahal ia i'tiqad bahawasanya ia daripada Al-Quran. Atau satu yang bukan daripada Al-Quran, sepakat ulama, dia anggap itu Quran. Sebagai contoh, orang Syiah, mereka mengiktikadkan bahawa Quran ini sebenarnya bukan 114 surah, ada surah lain lagi yang disembunyikan oleh Sayyidina Abu Bakar, ataupun oleh Sayyidina Umar, ataupun oleh Sayyidina Osman, iaitu surah-surah yang mengisbatkan kekhalifahan Sayyidina Ali. Itu semua i'tiqad kufur, yang murtad daripada, yang boleh bawa murtad daripada agama. Quran tak berubah, yang akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau ia dustakan seorang pesuruh Allah, pesuruh yakni Rasulullah, atau ia kurangkan martabatnya, dia kurangkan martabat Allah, mana dia merendah-rendahkan martabat seorang Rasul Allah, atau dimudahkan namanya, yakni dipandang lekeh, dipandang lekeh nama seorang Rasul, atau ia hinakan dengan qasad, mengurangkan dan menghinakan dia, atau ia harus boleh jadi Nabi. Mana dia mengiktikadkan harus seseorang itu menjadi Nabi, kemudian Nabi Muhammad SAW. Padahal kita semua sedia maklum bahawa tidak ada lagi yang Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Maknanya kita mesti iktikadkan tidak harus ada Nabi, tidak harus ada Nabi selepas Nabi Muhammad SAW. Tapi tiba-tiba dia iktikadkan, bagi saya harus.
harus dengan makna boleh. Boleh ada kemungkinan untuk muncul lagi Nabi selepas Muhammad SAW, itu juga i'tiqad kufur. Atau lainnya yang umpamanya, ataupun i'tiqad yang lain yang seumpama tadi, maka yang demikian itu jadi kafir. Selesai bahagian pertama. Selesai bahagian pertama, iaitu i'tiqad, keyakinan yang boleh membawa seseorang itu kufur atau murtad, terkeluar daripada Islam. Dan mudah-mudahan tidak ada satu pun daripadanya yang kita yang ada dalam hati kita. Mudah-mudahan gitulah, insya-Allah. Boleh faham? Dan bahagian yang kedua, bahagian yang kedua yang bawa kepada kufur atau murtad, perbuatan, iaitu perbuatan yang jadi murtad, perbuatan yang membawa seseorang itu menjadi murtad, iaitu seperti ia sujud pada berhala, atau syams, sujud pada matahari, atau bagi makhluk, Jadi sebab itu Nabi SAW melarang kita, ada 3 waktu yang sangat-sangat dilarang oleh Nabi untuk kita semayang. Karena tasyabuh, kerana Nabi tidak mahu kita ni menyerupai penganut agama lain, iaitu ketika matahari terbenam, ketika matahari terbit, dan juga pada ketika matahari berada tegak di atas, di tengah-tengah langit. 3 waktu itu, kata Nabi, kalau jenazah pun kena tangguh. Kalau salat jenazah, kalau lepas asar boleh lagi, kata ulama. Kalau lepas asar boleh lagi, kerana dia masuk dalam waktu salat yang bersebab. Sebab jenazah, salat jenazah mana sebab sudah ada. Tapi kalau lah siap mandi, siap kafan, semua dekat-dekat maghrib, matahari dah nak jatuh, tangguh, mana sembahyang lepas maghrib. Jangan salat pada ketika itu, kerana dipanggil mana sabit dengan larangan Nabi SAW. Walaupun ada di sana khilaf ulama lagi, tapi kita pegang dengan pandangan, kerana itu tasyabuh makna menyerupai ibadat orang bukan Islam. Atau dijatuhkan mushaf pada tempat yang hina. Kalau terjatuh, dapatlah kita sangka baik lagi, mungkin terjatuh, dia tak sedar, ni dia sendiri pitau dalam najis, pitau Quran dalam longkang, itu semua perbuatan bawa pada murtad. Seperti mushaf, dan seperti mushaf kutub al-hadis, buku-buku hadis, buku Sahih Bukhari ada tahu dalam longkang, dan kutub al-ulum al-syar'iyah, buku fiqh, buku-buku akidah dan sebagainya, dia dibuang dalam longkang. Itu juga boleh, perbuatan yang boleh buat pada murtad, kerana menghinakan dia, yakni kerana niat menghinakan dia. Kalau tak ada niat, macam terjatuh tadi, ataupun kawan tengah bertengkar marah, dia ambil capai buku dalam atas meja tu, dia baling, dia pun tak perasan, kata buku tu mushaf Quran. Orang pun tanya, ni kamu tahu lah yang kamu baling tu apa dia? Tunjuk pada dia. Dia kata, ya Allah, minta ampun lah ya Allah, aku tak perasan. Jadi sebab tu kita nak marah pun tengok dulu kiri kanan. Atau dijatuhkan yang hina seperti najis atas Quran. Tadi dia menjatuhkan Quran di atas tempat yang hina, najis kalau longkang. Ni dia ambil najis, dia tak atas Quran. Ataupun dia ambil benda-benda yang kotor, dia tak atas Quran. Itu juga perbuatan yang bawa pada murtad. Dengan qasad menghinakan dia, mana dengan niat menghina. Kalau tak sengaja tadi, kerana marah dan sebagainya, tanpa dia sedar, itu tidaklah menjadi murtad, tetapi tak bebas daripada dosa. Tidak bebas daripada dosa. Jadi kafir segala perkara itu. Jadi kafir perkara itu, kan tak tulis itu perkara seumpama itu. Kerana banyak perbuatan-perbuatan yang lain yang seumpama, yang kita boleh nak andaikan menjadi murtad. Selesai yang kedua, perbuatan. Kemudian masuk yang ketiga, ucapan. Ucapanlah paling banyak sekali. Ini berapa muka surat ucapan? 3 muka surat
contoh-contoh ucapan yang bawa kepada murtad. Yang ni kita baca setakat yang jangan bimbang lah. Ke-10 kita berhenti. Ni kita baca ini, dia contoh. Syekh Daud Qatani, dia bukan nak senarai semua, dia bagi contoh-contoh. Jadi sekiranya kita faham dan kita jaga mulut kita daripada mengucapkan ucapan-ucapan yang boleh bawa kita kepada murtad ataupun terkeluar daripada agama. Tuan-tuan ingat satu doa pagi petang, kok-koklah ada kita terucap atau membuat perkara-perkara yang buat syirik, kita minta Allah Ta'ala ampunkan. Macam mana doa dia? Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka bima la a'lamu. Betul? Kerana pun jarang baca yang tu. Tapi pernah baca. Tuan-tuan wajib baca semua. Ada yang baca semua. Bagus, Alhamdulillah. Dia ada kesempatan, dia baca semua zikir-zikir pagi petang. Dia berjumpa lah salah satu daripada ni. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka bima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada aku mensyirikkan kamu dengan sesuatu yang aku tahu, mana aku tahu dah tapi masih buat, dan aku mohon ampun kepadamu daripada melakukan perkara yang mensyirikkanmu tapi aku tak tahu, mana tak sedar. Aku berlindung ya Allah, lindungkanlah aku daripada buat benda yang syirik yang aku tahu, dan kalau yang aku tak tahu tu ya Allah, mohon ampunlah aku terbuat. Elok kita kalau boleh bacalah, ataupun yang sama maknanya dengan dia. Contoh lagi zikir-zikir lain, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyyan wa rasula. Jadi kita waktu pagi petang kita berzikir, mana kita tegaskan tiap-tiap hari, ya Allah, aku semuanya redha, aku tidak ragu langsung, aku terima ya Allah, engkaulah sebagai Tuhanku, Islam dina, Islamlah agamaku, wa Muhammadin nabiyyan, dan di Muhammadlah nabiku, dan ada lafaz wa Muhammadin rasulan. Satu hadis menyatakan barang siapa yang mengucapkannya wajabat lahul jannah, sebagaimana dalam Sunan Abi Dawud. Barang siapa yang mengucapkan ucapan itu, raditu billahi rabba wa bil islami dina Muhammadin nabiyyan atau rasulan, wajabat lahul jannah, wajib baginya syurga. Dan satu lafaz lagi menyebutkan, yang lafaz hadis tu dia tak sebut pagi petang, mana siapa baca, mana siapa yang mengucapkan itu, Allah Ta'ala akan bagi dia syurga. Dan satu lafaz pagi petang, barang siapa yang mengucapkan pada waktu pagi dan petang, raditu billahi rabba wa bil islami dinan Muhammadin nabiyyan atau Muhammadin rasulan, kan haqqan Allah an yurdiyahu, dia berhak untuk diberi keredaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan sekalian, bacalah zikir-zikir yang seumpama itu, mana zikir yang memelihara kita daripada kita ini jatuh dalam kaum murtad, dalam perkara syirik dan sebagainya. Karena kalau tuan-tuan nak ingat semua ni, pasti tak ingat asal. Satu-satu nak ingat. Kalau kita ambil tu, kita mengaji, kita tengok, kod-kod lah kita ni ada, dia panggil akidah dan sebagainya, kepercayaan yang bawa kita murtad daripada agama. Dan bahagi yang ketiga, iaitu kataan yang menjadikan murtad, iaitu amat banyak. Kata Syekh Daud Qatani sangat banyak. Setengah daripadanya bahawa sebahagian daripada perkara itu ialah berkata ia bagi Muslim yang lain, ya kafir. Yang ni mungkin kadang-kadang kita ni marah dekat orang, kita kata kat kawan kita, ya kafir, ya Yahudi, atau ya Nasrani, atau hai yang tiada mempunyai agama, serta tu tulis dalam kurungan itu,
dengan dikehendak, yang dengan dimaksudkan bahawa ia kufur akan dia. Dia kata dekat kawan dia itu dengan maksud memang kawan dia itu kafir, padahal kawan dia itu tak buat pun apa-apa yang menyebabkan dia jadi kafir. Tapi kalau dia tak maksudkan kafir, contohnya dia kata kamu ni kafir, orang tanya awak yang kata dekat kawan macam tu, dia kata maksud saya tu bukan kufur, tu kufur nikmat. Dia jawab begitu pula, kufur nikmat. Dia tidaklah maknanya dia menjatuhkan kafir pada kawan dia, tapi dia berdosa. Dia berdosa kerana dia menyakiti saudara dia. Jadi sebab itu kita ni lah nak bercakap, kalau kita menjatuhkan kufur, kafir kepada saudara kita, tapi dia tak kafir, ada hadis menyebutkan hukuman itu akan patah balik kepada kita. Hukuman itu akan patah balik kepada kita. Tapi kalau kita bercakap, kita kata saya tak maksudkan kafir terkeluar dari Islam itu, maksud saya tu dia telah melakukan perkara yang kufur nikmat. Jadi perbuatan ucapan itu berdosa sebab dia menyakiti saudara yang lain. Jadi jangan kata, contoh macam kita tengkak orang kata, oi Nasrani, oi Yahudi, jangan. Oi laknat. Laknat pun tak boleh, sebab laknat ni dalam Quran hadis itu menggambarkan kepada ahli neraka, orang dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Atau ia bermain-main satu nama daripada nama Allah Ta'ala, atau dipermainkan akan janji Allah dengan kebaikan. Janji Allah dengan kebaikan iaitu syurga dan pahala, atau dijanjikan dengan kejahatan, janji Allah dengan kejahatan iaitu neraka. Padahal yang dalam keadaan kata pada ketika dia mengucapkan itu dalam keadaan meringankan dia, yakni mempermain-mainkan. Jadi sebab itu dalam perkara agama ni tuan-tuan sekalian, jangan bergurau lah. Jangan bergurau, elakkan bergurau dalam masalah agama. Atau ada ia berkata, jika menyuruh Allah dengan bahagian, yakni dengan sekian-sekian perintah, tiada ia perbuat. Makna dia kata, seorang tu dia kata, aku ni kalau Ta'ala suruh aku tak buat. Itu pun ucapan yang boleh bawa pada murtad. Padahal kita sedia maklum bahasanya kalau itu dah sabit perintah Allah, kita sebagai hamba dia wajib kita buat. Tiba-tiba dia boleh ucapkan, aku kalau Ta'ala suruh pergi Mekah pun minta maaf lah, aku tak pergi. Bila kawan dia main suruh dia, kamu ni duit banyak, pasal apa yang kamu tak pergi Mekah? Pergilah Mekah. Dia kata, bukan takat kamu suruh, kalau Allah Ta'ala suruh aku tak pergi. Contoh begitu. Itu ucapan yang boleh buat pada murtad daripada agama. Jadi ala kulli hal tuan-tuan sekalian, sebarang ucapan, kita jaga dulu lidah kita ni, sebarang ucapan yang menggambarkan kita tak redha dengan Allah, menggambarkan kita dah tak setuju dengan agama Allah, yang menggambarkan kita mempertikai syariat Allah atau memperolokkan syariat Allah, agama Allah, Quran ke hadis ke, elakkan keluar daripada mulut kita. Itu senang cerita. Elakkan. Sama ada pada ketika marah ke, sama ada pada ketika kita bergurau dengan kawan kita ke. Hatta kadang-kadang benda itu memang kita terkena atas diri kita. Maknanya kita susah lah. Jadi tetap kita kena hormat. Tetap kena hormat. Atau jika ada kiblat pada pihak ini, tiada ia sembahyang hadap kepadanya. Contoh dia kata, kalau Ta'ala alih kiblat pergi rumah kamu, minta maaf lah. Jadi tak boleh main-main begitu. Tidak boleh mengulangkan ucapan-ucapan yang sebegitu. Atau jika ada Allah Ta'ala beri akan dia syurga, tiada aku masuk. Akan dia, padahal yakni dalam keadaan dia mengucapkan itu, meringan-ringankan akan dia, yakni janji syurga itu. Makna memperolok-olokkan, merendah-rendahkan janji syurga itu. Atau katanya, jikalau menyiksa Allah akan daku dengan meninggalkan sembahyang serta barang yang ada aku daripada sakit ini, ia menzalimkan daku. Contohnya dia sakit,
Dia kata kalau Allah Ta'ala suruh orang sakit macam aku ni suruh sembahyang juga, makna dia zalim. Dia ucap begitu contohnya. Jadi tuan-tuan bersilan, dah tak boleh sembahyang, tak payah sembahyang lah. Dia pasal apa nak sebut kata Allah Ta'ala zalim, tak zalim dan sebagainya. Ya. Tapi kita kena ingat di segi hukum fiqh, selagi mana hati kita boleh sedar, tetap kena solat. Dan tak ada siapa suruh kalau kita dah sakit tak boleh bangkit. Syarak pun tak suruh kita sembahyang sambil berdiri. Fasalli qa'iman, kata Nabi, sembahyanglah dengan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan, kalau tak mampu berdiri, sembahyang sambil duduk. Fa illam tastati' fa muttaji'an, kalau tak mampu sembahyang sambil duduk, sambil berbaring. Hatta dengan isyarat mata, isyarat hati. Ya, mana isyarat hati ni kita duduk tercegat atas katil tu, hati kita saja menggambarkan ni baca Fatihah, hati kita gambarkan rukuk, hati kita gambarkan i'tidal, hati kita gambarkan sujud. Jadi kalau sampai tak boleh gambarkan lagi, maknanya matilah. Jadi sebab tu tuan-tuan sekalian, orang yang dia biasa sembahyang, dia akan sayang untuk tinggal sembahyang. Dan anda pernah menziarahi orang sakit, waktu anda sampai tu dia tengah sembahyang, padahal dia dah sakit teruk dah, memang dah terlalu letih, tapi tahu dia masih sembahyang. Dia bagi syarat, mana dia tengah sembahyang, mana jangan duduk sembang lah, sekali lagi baru sembang. Sampai begitu, sampai begitu, walaupun dia tak ada yang sembahyang, dia tahu tak ada orang boleh tolong sembahyang, dia sembahyang juga. Dia panggil apa? Sebagai ulama kata hormat waktu, dan sebagian ulama menyatakan bahawasanya itu bukan hormat waktu, itu pakai jadilah. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah dengan apa yang kamu mampu. Sampai begitu. Tapi orang yang dia tak biasa sembahyang, ataupun dia sembahyang tak sembahyang, sakit tu sikit saja. Sakit tu baru sikit saja, baru masuk hospital sikit saja. Dia dah kata tak payah sembahyang lah kot kita no. Dia sendiri hebat kat kita. Padahal orang yang biasa sembahyang ni, kalau boleh dia nak mati dalam sembahyang itu dia ada husnul khatimah. Yang tanda husnul khatimah ialah kita mati dalam perjalanan untuk ke tempat ibadat, ataupun mati dalam ibadat, ataupun kita mati dalam keadaan dalam hati kita ni ada hasrat, dia panggil orang menunggu salat seperti berada dalam salat, hadis Nabi sebut. Sebagai ulama menyatakan bahawa maksud menunggu salat itu ialah habis sembahyang subuh, dia azam nanti zuhur nanti nak sembahyang lagi. Dia azam begitu, maka Allah Ta'ala seolah-olah macam dia berada dalam salat. Kemudian lagi, atau ia berkata kedatangan suatu perbuatan itu bukan dengan takdir Allah. Contoh macam dia kata ni COVID ni bukan takdir Allah. Ataupun apa yang berlaku ni bukan dengan takdir Allah. Tetapi sekalian, tidak ada suatu pun melainkan semuanya berlaku dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau ia berkata jikalau naik saksi pada aku, maksudnya jika mengakui di hadapanku, itu mana naik saksi, jika mengakui di hadapanku para nabi dan malaikat atau segala kaum muslimin dengan bahagian, yakni dengan sesuatu itu, atau bahagian mana sekian-sekian, bahagian sekian-sekian itu tiada aku terimakan dia. Maknanya kata dia, kalau yang mengakui di hadapanku itu malaikat sekalipun, nabi sekalipun, ataupun semua orang Islam sekalipun, aku takkan terima, tetap aku takkan terima. Aku ni dulu, kini dan selama-lamanya yang tu lah. Contoh dia panggil tak ada tuan-tuan sekalian. Bagi kita dulu, kini dan selama-lamanya satu saja. Apa dia? Ataupun tiga lah. Allah lah Tuhan kita, Islam lah agama kita, Nabi Muhammad lah Rasul kita. Yang tu tak apa, boleh sebut dulu, kini, selama-lamanya. Tapi kalau setakat pandangan peribadi saja, pandangan peribadi saja boleh berubah bila-bila masa. Malah kita wajib ubah kalau bercanggah dengan Quran hadis. Orang main bagi tahu kita, kamu buat itu tak betul. Kamu baca Fatihah itu sebutan kamu tak betul. Lalu kita pun kata betul ke tak betul, saya dulu, kini dan selama-lamanya
Macam tu lah baca saya tak mau ubah. Itu tak boleh. Kalau dah tak betul, kenapa kita nak berdegil? Itu kena buat perubahan. Kemudian lagi, dan jika ia berkata atau ia berkata tiada aku buat bahagian, yakni sekian-sekian perintah itu, dan jika ada ia sunat sekalipun, kerana aku tak akan buat kalau sunat sekalipun, dengan qasad menghinakan dia, dengan qasad menghina. Dan kalau tak ada qasad menghina, tak ada lah, sebab benda sunat. Contoh, orang kata dekat dia simpan kuku panjang, ada tisu tak? Tisu. Tak apa, ada lah, ni ada. Okey dah. Yes. Contoh, orang cerita dekat dia kuku panjang. Dia kuku panjang. Dalam hadis tuan-tuan sekalian, ada hadis para sahabat menyatakan bahawa Nabi telah menentukan waktu bagi kami untuk kami merapikan diri, potong kuku, kemudian ni janggut misai ni, yang misai lah semua sekali. Kemudian bulu ketiak, bulu hari-hari, banyak pula orang tisu ni. Apa? Nabi kata 40 hari, ada hadis. Dalam masa 40 hari. Orang pun cerita dekat dia. Dia kata, aku peduli apa 40 hari ke? Sunnah ke? Mana? Kalau dia tak mau potong, tak ada masalah apa. Benda sunat saja. Cuma dia pastikan bila ambil wuduk tu, pastikan jangan ada lah perkara-perkara yang menghalang sampai ayat ke kawasan dipanggil yang wajib disampaikan ayat tu. Termasuk di bawah kuku kata ulama. Cuma sebagai ulama memaafkan kalau orang yang dia bekerja, dipanggil dia bekerja, pekerjaan dia itu memang agak sukar. Kalau dia nak, orang kata apa, contoh macam dia orang petani dan sebagainya, maka dimaafkan, tapi jangan terlalu banyak sehingga menutup jari. Kalau setakat di bawah kuku tu dimaafkan. Sebab kerjaan dia macam tu, sukar untuk dia. Kalau dia nak, orang kata apa, setiap dia nak sembahyang tu dia nak kena korek dan sebagainya, mungkin bawa pada luka dan sebagainya. Maka cukup dia basuh tanah yang ada dengan yang menutup jari ni, di bawah kuku tu dimaafkan. Sebagai ulama berkata begitu kerana dia panggil al-masyaqqah tajlibu taysir. Situasi kepayahan itu maknanya syarak memberi kemudahan, kerana pekerjaan dia begitu. Jadi tuan-tuan sekalian, kerana benda-benda sunat ini pun kalau kita tak mau buat, tak apa, tak ada masalah, sunat. Tapi jangan menghina. Jangan kita menghina-hina suatu yang sunnah Nabi itu. Atau ia berkata, jika ada si anu itu Nabi, nasihat tiada aku percaya dengan dia. Dia tu kalau jadi Nabi sekalipun aku tak percaya. Itu pun ucapan yang mana kena berhati-hati lah dengan kita ucapkan begitu. Jadi demikianlah tuan-tuan sekalian, beberapa contoh yang kita pun sebagaimana kita sebut dalam kuliah kita minggu yang lalu. Hari ini kita hanya mengaji satu sesi saja. Satu sesi saja untuk kita selit di tengah-tengah pengajian tafsir kita, perkara-perkara yang jangan kita terjatuh dalam perkara-perkara ini, kerana ia boleh menyebabkan rosak Islam kita, rosak iman kita, dan sekaligus membatalkan amal-amal soleh yang kita lakukan selama ini. Jadi tuan-tuan sekalian, sekadar itu kuliah kita. Kalau ada soalan boleh tuan-tuan ajukan, insya-Allah. Kalau tak ada, kita tutuplah. Jadi balik tuan-tuan simpanlah, mana minggu depan balik pada tafsir. Balik pada tafsir. Saya ada soalan, adakah betul? Ini soalan dia ni, ada tanda atas ni. Adakah betul? Ulama berkata, jika ada orang di rumah, contohnya tak solat, kita pegang tempat yang dia pegang pun boleh bagi kesan pada amal ibadat dan diri kita. Contohnya makan dari pinggan yang sama. Ada hadis
ada ke hadis dan dalil. Wallahu a'lam. Tak pernah dengar lagi lah. Bila kita duduk dengan orang tak semayang, kita guna pinggan dia, amal ibadat kita pun terkesan sama. Wallahu a'lam. Kalau tengok pada dalil syarak tu, la taziru waziratu wizra ukhra. Seorang yang berdosa itu, seorang itu tidak akan menanggung dosa orang lain. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Alla lil insan illa wus'aha. Allah tidak menimpakan pada seorang itu melainkan apa yang dia lakukan. Jadi sebab itu, tuan-tuan sekalian, bila kita tak semayang, adakah ayah kita akan dapat tempiasan dosa tak semayang kita bila dia berada dalam kubur di akhirat nanti? Tidak. Tapi kalau kita semayang, ya, itu rahmat Allah. Antau wa maluka li abik. Kamu, kata Nabi SAW, kamu dan juga harta kamu adalah milik ayah kamu. Jadi macam kita, apa yang kita buat itu macam ayah kita buat. Tapi itu dipanggil benda-benda baik. Ya, ada pun benda-benda yang tidak baik, ya, rahmat Allah Ta'ala, Allah tidak akan kongsilah. Ya, kecuali kalau ayah kita ajak kita tak semayang. Contoh dia pesan, ni anakku, contohlah, ni sebelum ayah mati ni, ayah nak pesan kat Cik Noh, semayang-semayang tak payahlah. Kita pun kata, oh macam tu ke ayah? Macam tu lah. Maka si anak tu pun tak semayang sampai kesudah, kerana dipanggil mengikuti pesanan ayah dia. Itu masuk dalam dipanggil orang yang man sanna sunnatan sayyi'atan. Barang siapa yang meninggalkan suatu sunnah, contoh yang tidak baik, contoh tidak baik, maka baginya dosa dia buat benda tak baik itu, dan dosa orang yang mengikutinya. Jadi sebab tu kita akan nak buat benda tak baik ni, buat seorang-seorang. Jangan buat depan cucu. Jangan buat depan anak. Takut dia dengan sebab dia ambil contoh kita tu, mungkin kita juga akan dapat tempiasan itu. Jadi sebab itu, wallahualam, nak kata tak ada dalil kot, ada dalil. Tapi buat masalah ni tak pernah jumpa lagi lah. Kalau kita hidup dengan orang yang tak semayang, maka pinggan, mangkuk dia dan sebagainya, kalau kita tumpang guna sama, kita pun akan dapat tempiasan. Wallahualam. Ada soalan? Ya. Satu soalan biasa lah. Ada yang berani sebutlah, contohnya macam kita pergi sembahyang di masjid kan, kita lalu ada lah orang tu kan, kemudian waktu dah masa timbang nanti, tanya soalan di akhirat nanti, dia kata orang tu seorang je, dia lalu tak pernah ajak kami pun pergi sembahyang. Dia seorang je, tapi dia tak pernah ajak pun. Ya, betul tu. Sebab kalau silap tu dia tak kata tadi kan, salah dia yang tanggung kan. Kita pergi, dia nampak kita pergi sembahyang tu, tapi kita anggap dia kita sembahyang tu, dia tahu lah kata waktu tu sembahyang, kita tak tahu kan. Adakah bila Allah tanya, dia salahkan kita kalau kita tak ajak dia? Ya. Tuan-tuan sekalian, kewajipan ini dia ada yang fardu ain. Ya, contoh kewajipan sembahyang, kewajipan puasa, kewajipan belajar ilmu-ilmu fardu ain, itu fardu ain. Dan ada yang fardu kifayah. Ya, kalau orang Melayu dia nak senang terjemah, dia kata orang lain buat, aku tak payah. Itu bukan maksud itu. Fardu kifayah ini adalah kewajipan yang mana dalam suatu masyarakat itu mesti ada orang yang buat. Dengan dia buat saja, yang lain-lain itu akan gugur. Dia masuk yang tadi. Bila ada di kalangan kita yang tak semayang, dalam masyarakat itu, dalam qaryah itu, mesti ada orang dalam qaryah itu yang jumpa dia,
bagi tahu dia perbuatan kamu orang Islam, kamu tak salat ini berdosa. Maknanya kalau ada orang dah pergi sampai dekat dia, mana alhamdulillah, kita pun gugurlah. Di akhirat nanti Allah Ta'ala tak akan ambil kira lagi dosa bagi penduduk setempat itu, kerana dah ada orang yang jumpa dia mewakili orang Islam yang lain menyampaikan teguran bagi dia. Tapi kalau dalam satu qaryah tu sampai tak ada langsung, kita pun tak pergi tegur dia, kawan kita pun tak pergi tegur dia, Tok Imam pun tak pergi tegur dia, Tok Bilal pun tak pergi tegur dia, semua pakat pulau, maka di akhirat nanti pakat-pakat jawablah. Sebab kita tidak melaksanakan suatu kewajipan. Tapi macam sembahyang tadi, itu Allah Ta'ala akan tanya sendiri. Kamu sembahyang? Okey. Kamu tak sembahyang? Kamu jawab. Kenapa tak sembahyang? Tadi kawan kita buat salah. Dia minum arak, dia berjudi, tikar nombor ekor. Jadi dia, Allah Ta'ala akan tanya, kenapa kamu berjudi? Kenapa kamu minum arak? Allah Ta'ala akan tanya. Sebab itu fardu ain juga meninggalkan itu. Dan kita, Allah Ta'ala akan tanya, kamu tengok kawan kamu berjudi, kenapa kamu tak pergi tegur? Kan Nabi sebut dalam satu hadis, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi. Sesiapa di kalangan kamu melihat tu kemungkaran, maka dia ubah dengan tangan. Itu pemerintah yang ada kuasa, ataupun dalam rumah kita, anak kita dan sebagainya, kita ada kuasa, kita kena ubah dengan kuasa kita. Ataupun fa in lam yastati', kalau dia tak mampu ubah dengan kuasa, dengan tangan, fa bi lisani, ubah dengan lidah, mana tegur. Jadi maknanya kena ada. Sebab itu orang yang Tok Imam dan sebagainya, dia kena mesyuarat. Dan tuan-tuan pun kena maklum, Tok Imam saya nak beritahu lah. Maklum pelan-pelan, janganlah depan orang pula. Pelan-pelan. Tok Imam saya nak beritahu ni, dalam kampung kita, dalam Korea kita ni ada sekian-sekian, saya tengok dia tak pernah main Jumaat. Jadi maknanya kena ambil tindakan lah. Tindakan maknanya kena hantarlah seorang dua untuk melepaskan kewajipan kepada yang lain-lain. Jadi sebab itu sebenarnya, tuan-tuan sekalian, kita ni memang perlu ada sebenarnya dipanggil gerakan amar nahi mungkar ni. Tapi bukanlah nak pergi tibai orang dah. Bukanlah nak pergi ni orang dah. Mana kita pergi tegur orangnya itu. Orang yang ada kesedaran, dia pergi jumpa, sampaikan saja. Itu akan menggugurkan kewajipan daripada yang lain. Kalau tak ada sebegitu, dia pakat berharap. Kau nak kau ni, lah sekali tak ada seorang pun yang pergi sampaikan perkara yang sepatut disampaikan kepada orang yang mengabaikan kewajipan ataupun orang yang melaksanakan suatu kemungkaran tersebut. Dan kita dengan anak-anak kita pun sama, tuan sekalian. Kalau kecil, Nabi kata bila umur 10 tahun pukul. Kata alim ulama, sebelum balik. Kalau dah balik, tak boleh lagi dah. Kalau dah balik, bukan pukul lagi, dia dah sama, iaitu tegur. Kalau dah balik. Jadi anak-anak kita pun sama. Bila kita tengok anak kita tak semayang dan sebagainya, kita kena sebut lah. Kita sebut saja. Dan kita buat teguran. Itu yang pentingnya. Dan kita buat teguran. Kita beritahu dia, kata, abang, mak tengok abang ni macam tak semayang. Abang kena semayang. Semayang kita orang Islam wajib. Itu pun dah memadai sebenarnya. Dah sudah memadai. Tapi masalah kita sekarang ni adalah, kita ni, masalah apa tuan sekalian? Masalah berat mulut. Berat mulut. Padahal kita kena tegur. Memadai. Kawan-kawan pun sama juga. Tak pula sampai tuan-tuan nak marah dia. Tengah makan dan sebagainya, kita bersuara. Bersuara. Kita kata kat dia, saya duduk kawan kamu lama ni, tapi saya tengok kamu ni macam tak semayang. Kita orang Islam ni, semayang tu wajib, kena semayang. Itu bekalan kita di akhirat. Cukuplah tuan-tuan sekalian. Lepas ni tutup. Jangan duduk sembang, bertengkak pula dengan dia. Tak perlu yang tu. Makan. Dia tengah makan, selit-selit sikit begitu. Tak perlu kita menunggu satu saat yang formal.
untuk kita menyampaikan mesej-mesej yang perlu kita sampaikan kepada anak kita, kepada saudara kita, kepada suami kita, ayah kita dan sebagainya. Wallahu a'lam. Ya. Ada soalan yang lain? Ya. Macam boleh kata setiap kampung tempat tu ada azan kan bila masuk waktu. Azan tak cukup kan tak untuk sebab ada ayat solat untuk ajak orang yang dengar tu sembahyang. Dia azan itu satu kewajipan untuk memberitahu orang masuk waktu solat. Itu azan. Okay. Tapi membetulkan kemungkaran itu kewajipan lain pula. Azan itu adalah dipanggil kewajipan syariat yang menjadi fardu kifayah juga untuk memaklumkan waktu salat kepada orang ramai. Tapi orang tak sembahyang ni ada kewajipan lain pula, iaitu al-amru bil ma'ruf wal nahi 'anil munkar. Mesti ada salah seorang dalam masyarakat itu yang menangani kewajipan tersebut. Kerana manusia ini kadang-kadang bila dia dengar azan saja, dia masih lagi belum sedar kewajipan dia untuk salat. Sehinggalah ada orang menyedarkan dia, bahwasanya dia sudah meninggalkan suatu kewajipan yang telah difardukan oleh syarak. Allah.